Okey, kita bersua kembali dalam SPM Melaka. Kalau boleh kita gambarkan, sebenarnya di samping kita membawakan beberapa perkongsian di Taman Seribu Bunga ini, kita juga turut bersama dengan beberapa sahabat kita untuk melakukan mengacau dodol dan juga menganyam ketupat untuk dikongsi, dan juga inilah sebahagian daripada aspirasi keluarga Malaysia. Rezeki itu dikongsi bersama, dan juga yang penting adalah untuk kita memeriahkan apa yang ada di Taman Seribu Bunga ini untuk menghidupkan kembali keceriaan Taman Seribu Bunga. Untuk bercakap lebih lanjut tentang keunikan Taman Seribu Bunga ini, saya amat berbesar hati untuk bersama dengan Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad yang juga merupakan setiausaha khas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka, merangkap pengurusi koperasi kaki tangan Istana Melaka dan Taman Seribu Bunga. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam, terima kasih man. Masya Allah Datuk, saya pertama kali datang ke Taman Seribu Bunga ini, yang pertama menggamit saya adalah landscape-nya di Taman Seribu Bunga. Jadi mungkin ramai yang belum berkesempatan ke Taman Seribu Bunga, boleh Datuk kongsikan tentang Taman Seribu Bunga di Melaka ni, Datuk? Pertama saya ucapkan terima kasihlah pada SPM kerana sudi mengambil terutamanya Selamat Pagi Malaysia di Taman Seribu Bunga ni. Ya, sebenarnya Taman Seribu Bunga ni kalau di pemulanya Taman Seribu Bunga ni adalah 1000 jenis bunga sebenarnya. Okey. Berwarna-warni lah. Tapi dengan keadaan yang maintenance yang tidak bagus, so kita tengah upgrade balik Taman Seribu Bunga ni. Dan tujuan Taman Seribu Bunga ni yang telah diresmikan oleh Tun Abdullah Badawi semasa Prime Minister PM Malaysia. Konsep dia setiap pemimpin dia ada pokok dia sendiri, dan setiap pemimpin ada bunga dia sendiri. Okey. Tapi bunga-bunga ni kena jaga lah, kalau kita tak jaga dia tak akan jadi cantik lah kan. So itu. So tapi apabila koperasi ambil balik baru-baru ini, kita akan cuba maintainkan balik suasana tersebut yang kita back to 15 years ago. Okey. So tapi dia akan makan masa yang begitu lama lah. Kerana pokok kalau kita dah tebang dia tak akan tumbuh dalam immediately. Tapi dari segi bunga-bunga ni kita cuma maintain balik bunga-bunga yang ada, kita cuba. Dan yang lain-lain dari segi riada ni kita perlu ada di sini man. Riada ni seperti permainan kanak-kanak, tempat bergambar, contohnya macam sampai Malaysia mendapatkan rumah ni sebagai attraction untuk Selamat Pagi Malaysia. Dan beberapa lagi yang kita akan buat. Dan selain pada itu juga kita ada track jogging sebenarnya man. Di kita kawasan. Track jogging ni daripada sini, di dalam ni ada lebih kurang 3 km. Okey. Tapi di luar ada 3 km. Di luar ni dalam hutan lah, hutan rekreasi tu. Dan setelah semuanya be complete by 1 bulan atau 2 bulan, dan kita juga ada juga malam kita buka, kita ada sedikit lighting. Ingat kita belanja lebih kurang 500,000 lighting untuk kecantikan pokok-pokok Pada waktu malam. Okey. Sebelum kita cerita lanjutlah Datuk tentang apa yang nak dilakukan, apabila Datuk cerita tentang ada track jogging tu, difahamkan Tuan Yang Terutama Tun juga berjoging di kawasan ni, dan ini merupakan salah satu daripada kawasan yang disukai oleh Tun sendiri. Jadi kita nak kongsikan jugalah apa yang dilalui ataupun pengalaman Tun sendiri untuk menjadikan lokasi ini sebagai pilihan Tun. Dia sebenarnya Mail, Tun ni suka mencari udara bersih dan udara free. Kerana adanya pokok-pokok hijau, oksigen tu lebih baik daripada dia pergi ke tempat-tempat lain. So yang menjadi attract dia berjoging ni because of PKP itu. Okey. So PKP memandangkan kawasan ni berdekatan dengan kawasan istana, dan orang luar tidak boleh masuk kecuali dapat kebenaran. So dia dah jadi satu track jogging lah di sini. Satu lagi orang kata track baru yang idea Tun. So ada tak tempat yang lain juga dia berjoging, tapi yang sebenarnya Tun ni very minat berjoging. Okey. Dia tak main golf. Sesekali naik basikal. Dia tak main bola. So kalau ajak berjoging, dia boleh berjoging 10 km, 6 km. Siapa yang jadi bodyguard tu kena kerja lah. Itu betul-betul kerja tu. Yang lain yang mana orang kalau nak buat program, contohnya RTN nak buat program, buatlah program jogging bersama. Tentu dia turun, I think dia never miss on that dah.
Kalau dia nak turun, itu yang dia lebih minat. Sambil menjogging juga, kebersihan menjadi faktor utama pada dia. Ya? Kerana sebelum ni sebagai pernah menjadi Ketua Menteri Melaka, beliau telah menjadikan Melaka adalah satu negeri yang tercantik. Betul. Dan terbersih. Dan ingat rekod tu kita pegang lebih kurang 3 tahun, 4 tahun. Itu dia punya. Contoh dia plastik, potong rokok, jangan ada sampah-sampah dan tu yang lain lah. Yang lain should be okay. Itu satu dia punya, tak tahu dia jadi macam dia punya idola. Yang benda-benda tu adalah very sensitive issue terhadap dirinya. Passion ataupun aspirasi kepada kebersihan dan juga kecantikan kawasan itu juga yang penting ya. Yang bagi Datuk, tadi kita ada berbual tentang Datuk juga merupakan anak jati bagi negeri Melaka, membesar di sini dan berkeluarga juga di sini, dan sekarang ini sebagai pengerusi koperasi. Jadi besar harapan Datuk untuk melihat bukan sahaja memajukan di Taman Seribu Bunga, tetapi melihat ia juga menjadi impak kepada negeri Melaka sendiri, Datuk. Mungkin saya ni suka benda-benda yang mencabar. Sebelum ni pun saya ketua jabatan, menolong orang Melayu buat gerai-gerai, dan gerai dia kopak saya gantikan. Saya buat ni. So ini adalah satu challenge kepada saya. Sebagai orang yang dipertanggungjawabkan, saya kena start dengan baik dan finishing saya dengan baik. Dan akhirnya kalau saya tidak ada dalam satu organisasi tersebut, dia menjadi kenangan kepada saya, dan saya melihat perbezaan antara you take the responsibility, non take the responsibility. Itu tanggungjawab yang diberi pada saya lah. So sebagai anak jati Melaka, tentu tu adalah satu idola kepada kita. Bila orang datang Melaka, orang tak tanya, kenapa sungai itu kotor? Kenapa sungai itu busuk? So kita kena take a challenge. Kan? Sebagai pernah menjadi ketua jawatan, satu tanggungjawab yang diberi pada kita adalah amanah. Supaya juga pemimpin lain. So kita nak memastikan kalau kawan tegur kita malu. Orang lain tegur tu kita jadi transparent, tapi sedikit sebanyak pun tertitik di diri kita yang kita tidak ada bertanggungjawab terhadap Okey, Datuk, ini kita nak gambarkan sedikitlah tentang lokasi Taman Seribu Bunga ni. Dia strategik. Kalau keluar daripada Tol Air Keroh tu nak ke Bandaraya Melaka, mesti melalui di kawasan Taman Seribu Bunga ini juga. Jadi bukan saja lokasi tumpuan di sekitar Bandaraya Melaka tu, tetapi di Air Keroh ini juga Taman Seribu Bunga juga boleh menjadi satu lokasi yang strategik dan nilai estetika tinggi untuk Melaka. Ya, contoh dia Mail, kita pernah mendapat lebih kurang 14 juta 13 juta pengunjung setiap tahun. Kerana Melaka ni satu attraction dia, selain pada sejarah, saya ingat dia minat ikan bakar lah. Tu attraction makan lah, asam pedas dan ikan bakar. So kita tak nak semua orang fokus di bandar, dan semua berkerumun di bandar, dan bandar menjadi jam. So kita cuba sekarang ni, termasuk yang Mini Malaysia dan juga Taman Seribu Bunga, satu attraction yang lain, supaya dia tak fed up datang Melaka ni. Dia pergi, orang kata, fasa ke pasar. Fasa pertama just stand down, duduk sekejap berehat, nak dengan keluarga makan-makan sikit. Kita ada restoran Muslim Chan tu, dan boleh riadah. Kita tak lama lagi ada pool untuk anak-anak kan. Everything is free dalam taman. Dalam taman ni pool untuk anak. Dan ada sedikitlah kita akan pelihara burung, arnab untuk budak-budak main. So tujuan saya di sini, saya akan attract kanak-kanak dan membawa mak bapak dia, force to bring his family to come je. Kan? Kerana itu yang saya buat macam tu, supaya attraction tu akan berubah-ubah main. Dan dari segi yang lain, I think pelancongan adalah faktor pertama lah. So kita bersama-sama dengan MOTEC, Kementerian Pelancongan dan Kerajaan Negeri, kita akan standardizekan tugas-tugas kita daripada satu lokasi ke lokasi. Yang penting pengunjung happy to visit Melaka. Datuk juga sudah pun bekerja bersama dengan Tuan Yang Utama Tun dalam satu tempoh yang lama juga. Jadi begitu dekat dan juga memahami kepribadian Tun.
Jadi dalam perihal kepada Taman Seribu Bunga ini, bukan saja lokasi pilihan kepada Tun, tetapi ini juga dipertanggungjawabkan kepada Datuk untuk membawa lagi imej ini diperbaharui bagi Taman Seribu Bunga. Apakah harapan Datuk dalam melihat selepas PKP ini, Taman Seribu Bunga akan menjadi lokasi tumpuan utama yang datang ke Melaka, Datuk? Itulah, pertama saya ambil kesempatan ini terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia. Ini ada satu promote yang bagus pada Taman Seribu Bunga. You are welcome to RTM, dan saya percayalah dengan adanya Selamat Pagi Malaysia ni, besok orang nak datang Melaka dah. Tapi kita akan buka dalam masa 1 bulan lebih tadi. Dan tanggungjawab, siapa kena pikul tanggungjawab, Mel. Dan saya akan pastikan kebersihan is very important, dan I think aman lah. Kalau datang Taman Seribu Bunga ni, kita tak dapat nak tengok pada negara-negara lain. Pasal dengan keadaan kos yang tinggi, dan we try our best untuk attract apa yang ada di negara luar, ada di Taman Seribu Bunga ni. Datuk, disebabkan keindahan Taman Seribu Bunga ni, saya mengimpikan majlis perkahwinan saya diadakan di Taman Seribu Bunga. InsyaAllah. Boleh tak? InsyaAllah. Kita akan buat juga untuk garden wedding. Nanti akan datanglah. Akan datang. Saya akan jadi pelanggan pertama, Datuk. InsyaAllah. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Itu dia bersama dengan kita Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad, yang juga merupakan Sita khas Tuan Yang Terutama Tun Negeri Melaka, merangkap pengerusi Koperasi Kaki Tangan Istana Melaka dan Taman Seribu Bunga bersama dengan kita. Kita nak berehat seketika untuk kita menyaksikan sedikit perkongsian berkenaan tentang pertanian jambu lohan Melaka. Jadi ayo sama-sama kita saksikan keunikan jambu tersebut dan juga ranumnya jambu itu bersama dengan kita selepas ini. Biar sampai jadi arang. Itu peribahasa dipegang seorang bekas kontraktor telekomunikasi yang tekad beralih ke bidang pertanian. Abdul Halim Abdullah, 45 tahun, memutuskan untuk mengusahakan tanaman jambu batu lohan GU16 selepas hampir setahun hilang punca pendapatan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu. Namun siapa sangka, rezeki yang diperoleh berlipat kali ganda melalui tanaman yang diusahakan di tanah berkeluasan 2.83 hektar di Pulau Gadong, Melaka. Menurut bapa kepada 4 anak ini, dia pada mulanya tidak sangka tanamannya bakal terima sambutan menggalakkan kerana pada kali pertama tuaian, dia tidak tahu kaedah untuk memasarkannya. Bantuan dan nasihat daripada Fama diterima dan mencadangkan jambu batu lohan keluarannya sebagai salah satu ikon produk pertanian Melaka dan kini lebih dikenali sebagai jambu lohan Melaka. Saya sebenarnya, masalah yang pertama saya dulu waktu saya mula menanam ni, masalah pemasaran. Saya pernah buang jambu je hampir 2 tan. Mula-mula pengeluaran jambu ni sebab kita tak tahu nak jual mana. Jadi dalam masa yang sama, saya berbincang dengan pihak Fama. Jadi Fama ambil lah kita punya jambu dengan kadar harga yang kita persetujui lah. Jadi bila diambil. Jadi dalam masa yang sama, jambu ni terkenal. Jambu ni terkenal, jadi bermulanya episod orang kenal saya, kemudian ambil direct dengan saya. Seperti kata pepatah, berbudi pada tanah pasti ada hasilnya. Di tanah kebun berkeluasan 7 ekar ini, Abdul Halim mampu menuai sehingga 2 tan jambu lohan Melaka dalam masa seminggu. Sejak setahun lalu, 50 tan jambu batu lohan berjaya dipasarkan di seluruh Melaka, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Niatnya kini untuk membantu peniaga kecil menjana pendapatan menerusi jambu berkualiti dengan harga murah antara 3 hingga 5 ringgit mengikut grade. Malah menjadi satu-satunya pengusaha tanaman jambu batu lohan GU16 di Melaka, merupakan peluang terbaik buat Abdul Halim untuk menggalakkan golongan muda turut sama menceburi sektor pertanian sekaligus membuktikan bahawa pertanian juga mampu menjana pendapatan lumayan. Dan kita lebih kepada tumpuan kita bagi pada peniaga kecil. Dan buat masa ni pemburung yang ambil dengan saya, jambu ni hanya seorang saja. Yang lain lebih kurang dalam 50 hingga 20 orang itu adalah peniaga kecil. Contoh, masa PKP ni, dia orang kena berhenti kerja. Jadi dia orang berniaga di tepi jalan. Bila berniaga di tepi jalan, dia orang untuk dapatkan jambu adalah amat sukar lah. Jadi dia pergi dekat saya punya kebun lah. Jadi kita supply dia. Dan pada yang sama, saya ada melatih pekerja-pekerja saya ni. Saya ada melatih seorang belia
2 orang budak sekolah dan seorang OKU. Perancangan masa hadapan, dia bersama 6 rakannya sedang melaksana projek berkelompok di tanah berkeluasan 3.24 hektar di Bukit Rambai dan di kawasan seluas 6.47 hektar di Bukit Katil bagi meluaskan penanaman jambu lohan Melaka ini. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Selamat Pagi Malaysia.